Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa asba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Kita di muka surat 8. Dan keduanya sembahyang fardu. Tiap-tiap sehari semalam 5 waktu. Dan ketiganya memberi zakat pada harta yang bangsa wajib zakatnya. Dan keempatnya puasa Ramadan. Dan kelimanya mengejar haji. Atas orang yang kuasa kepadanya akan jalan. Maka tiada wajib pergi haji atas orang yang tiada kuasa pada hissi. Seperti tiada ada belanja atau tiada kuasa pada ma'nawi, seperti diambil cukai. Dan jikalau cukai itu sedikit sahaja sekalipun, nescaya tiada wajib pergi haji. Hadirin sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia Dia, pemberian daripada Dia semata. Wajib sedarkan pada diri kita, hanya Dia sajalah yang boleh mengurnia. Yang itu kita ada sekarang ni. Alhamdulillah. Dapat kita nikmat Islam pula melalui mak ayah kita. Alhamdulillah. Dia mudahkan kita pula untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Diberi kita kesungguhan, kelobaan, minat untuk nak belajar, nak faham agama. Alhamdulillah. Dicenderungkan kita minat untuk belajar dan faham, mengamalkan agama. Alhamdulillah. Dilapangkan hati sanubari kita untuk bersungguh minat mencari, haloba, gemar sentiasa untuk cari sabab mendapat redha daripada Dia. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kesihatan dan kelapangan masa, kekuatan, keupayaan. Boleh kita hadir untuk solat, dapat berjamaah pula, berada pula majlis yang mulia untuk kita meneruskan bacaan daripada kitab Paku Iman ni, insya-Allah. Hadirin sekalian, kita duk bicara ni masih bab Islam. Islam kita duk bicara ni rukun Islam. Terdekat kita bicara mengenai rukun dalam bab Islam ni. Rukun dengan mana rukun? Dengan itulah definisi Islam macam mana lepas kita belajar Islam. Untuk nama Islam, setidak-tidaknya mesti ikrar di lidah, menerima apa saja perkara yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada apa-apa pun yang diingkar, ditolak, dinafi, apatah lagi diperolok, dipersenda. Sekalipun orang tu dia tak buat akan dia, sekalipun dia langgar pula larangan Allah Ta'ala, sekalipun mati dalam keadaan bunuh diri, masih Islam. Satu rukun dalam bab rukun Islam ni mengucap kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Rukun bukan makna rukun, tapi rukun dengan makna benda besar. Rukun dalam bab rukun Islam hanya bermakna rukun hanya dalam bab mengucap kalimah syahadah, tu pun
Rukun dengan mana rukun? Nisbah orang kafir nak masuk Islam. Rukun pada dia nak masuk Islam kena mengucap 2 kalimah syahadah. Dengan mazhab kita Asy-Syafi'i rahmatullah, kalimah syahadah pula tak memada dengan hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi mesti ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut tu baru jadi Islam. Dia jadi rukun Islam. Maksudnya tak sah Islam, tak terpakai Islam, melainkan dengan mengucap kalimah syahadah tu baru jadi Islam dia, dan dia tu adalah juzuk Islam. Nisbah orang kafir. Adapun orang Islam mengucap kalimah syahadah ni, dia bukan makna rukun, tapi benda besar. Besar mana? Sangat besar. Besar apa atas kita dah belajar lepas, dia adalah wajib fardu ain usuli. Nak faham kalimah la ilaha illallah tu, bukan saja nak sebut, nak ambil faham tu wajib fardu ain usuli. Dalam bab mengucap kalimah syahadah, bukan mengucap, dalam bab nak ambil faham apa yang terkandung dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wajib fardu ain usuli. Adapun sembahyang, puasa, zakat, haji, yang ni wajib fardu ain furu'i. Buat pahala, tinggalkan dia dosa. Adapun mengucap kalimah syahadah atas nama mengucap berzikir, sama juga buat berpahala. Bahkan tinggal dia tak berdosa pun, pasal mengucap kalimah syahadah di luar solat. Asal hukum mengucap tu, nisbah kita orang yang dah Islam ni, sunat. Mengucap di mulut tu sunat. Adapun yakin di hati, tasdik di hati, yang tu fardu ain, bukan sunat. Pula tu bukan wajib berwaktu, tapi wajib yang daim, wajib berpanjangan, sentiasa wajib. Maksudnya wajib sentiasa dalam keadaan hati mesti tasdik, membenarkan dan mengiyakan Allah la ilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah benar-benar Rasulullah. Tu wajib fardu ain usuli. Tinggal belajar dengan dia, tinggal faham dengan dia, tak kena gaya, boleh jatuh murtad. Bahkan atas takrif kita dah belajar lepas, wajib fardu ain usuli. Kita ambil faham dia, ambil reti dia, dapat pahala, meninggalkan dia kafir. Na'udzubillah. Atau umumnya kufur nikmat. Dan memang boleh jadi kafir kalau sampai tahap bab-bab yang kita pernah belajar yang lepas, yang boleh sampai tahap jadi murtad. Na'udzubillah. Memang murtad. Na'udzubillah. Yang buat dia dapat pahala, tinggalkan dia bukan berdosa, pasal dia wajib fardu ain usuli. Buat berpahala, tinggalkan dia, boleh jadi murtad, boleh kufur. Na'udzubillah. Satu kitab yang kita pegang ni, kitab akidah ni, dia lagi besar daripada bab solat. Bab solat buat berpahala, tinggalkan dia berdosa. Bab akidah ni buat dia berpahala, belajar dia berpahala. Bahkan bukan saja belajar, buat dia, laksanakan i'tiqad tu. Bahkan nak melaksanakan i'tiqad ni, dia bukan di mulut, dia di hati. Macam mana nak dapat tasdik di hati tu pula? Itu satu hal pula nak kena belajar tu, latihan hak tu. Ilmu nak didapat yang tu, guru pula yang kita dapat, kursus pula yang kita kena lalui. Nisbah belajar, belajar pun dah fardu ain dah. Meninggalkan belajar tu maksudnya meninggalkan pelihara agama, meninggalkan pelihara diri kita ni daripada tetap dalam keadaan iman kepada Allah Ta'ala, bercontohkan dan bertauladankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah besar tu walaupun duk semayang, walaupun duk puasa, walaupun duk zakat, walaupun duk haji, walaupun IC pun tulis Islam lagi, tak pernah terlintas pun nak tukar agama.
Tapi jahil berdengung dalam bab nak syahadah pada Allah Ta'ala. Nak syahadah juga yang Rasulullah ni siapa. Besar tu, fardu tu. Nanti yang atas istilahnya dia panggil wajib, fardu ain, usuli. Jadi daripada rukun Islam yang 5 ni, 4 tu memang wajib fardu ain, furu'i. Tapi mengucap kalimah syahadah dengan mengertikan maksud dia adalah wajib fardu ain usuli. Allah. Itu yang kata macam mana? Oh besar kita ni nak kena ambil belajar. Umat Islam nak balik semula pada agama ni, dia memang tak ada jalan lain. Mesti balik pada wajib fardu ain usuli ni. Itu yang kalau tak di masjid, tak boleh ke masjid sekalipun, tak boleh sembahyang Jumaat sekalipun kena berbagai-bagai jenis penyakit, hatta penyakit yang sangat ditakut kena kanser ke apa ke, yang lah ni bunyi orang takut lah ni COVID lah kan? Macam mana pun kalau ikut tak ada masalah mana tu, tapi lebih takut kita bila dalam keadaan hati ni, hati sanubari kita tak boleh tasdik dengan Allah Ta'ala, tak boleh yakin dengan Allah Ta'ala, tak boleh ada kesedaran pada Allah Ta'ala, tak boleh ada musyahadah pada Allah Ta'ala. Yang tu lagi salah besar, tu lagi mana. Bahkan kaedah dia ajar ulama kita, kena penyakit teruk-teruk pun bukan ada masalah dalam agama kita. Hatta kita dapat penyakit pun bukan pasal kita, pasal orang sekalipun mati di atas kesakitan, mati kerana sakit, yang tu dia panggil mati syahid akhirat. Tapi kalau sihat macam mana sekalipun, tapi akidah tak betul dengan Allah Ta'ala, tu nampak aja macam sihat, tapi sebenarnya di akhirat hidup melarat. Maksud apa? Akidah tak betul. Na'udzubillah. Yang tu yang wajib kita renung diri, muhasabah diri, wajib kita belajar daripada guru-guru yang betul-betul boleh tunjuk kita jalan ke akhirat ni. Pasal zaman lah ni, zaman fitnah besar-besar macam kita ni, besar dah pada saya nak kata apa, besar dah fitnah kita ni. Cuma tak adalah lagi tahap dajjal, betul-betul dajjal tu tak ada, tapi besar dah. Besar dah. Saya ngaji ada guru sebut, turunnya Nabi Adam ni ke dunia ni dah fitnah lah. Seawal-awal zaman Nabi Adam dengan anak-anak dia, Qabil dengan Habil, dah berlaku proses pembunuhan. Berlaku dah hasad dengki. Orang kata apa? Generasi pertama daripada anak Nabi Adam dah jadi macam tu dah. Belum cucu je. Zaman kita lah ni, bunyi gitulah. Ya Allah. Tak tahu nak kata lah. Memang kita sendiri boleh kita rasa bahang fitnah tu. Tuan-tuan tak rasa tak apalah, tuan-tuan semua wali-wali lah. Saya berasa bahang. Tambah saya duduk sini, tak ada subuh tadi kuliah tak, pasal malam tadi balik. Sini kita ada beberapa perkara yang kita tak dengar. Balik kita dengar suasana yang tak dengar kat sini. Saya dapat rasa bahang tu. Allah. Masyarakat tu satu. Azan pun saya dah rasa bahang dia dah. Apa? Agak saya nak sebut. Sallu fi buyutikum. Allah. Saya dengar tu saya kata, memang telinga saya bahang lama dah tu. Bahang. Salah masyarakat kita. Benda tu dah difatwa pula tu. Disuruh azan macam tu pula tu. Hayal solah pun tak ada, hayal falah pun tak ada. Sallu fi buyutikum. Berjadah ya, sallu fi buyutikum. Tapi vaksin lah di masjid. Jumaat pun sallu fi buyutikum. Dah boleh orang je. Ni mari. Tapi vaksin, cucuk vaksin, memang masjid ramai-ramai. Orang main haid pun tak apa masuk. Campur lagi perempuan, tua-tua, budak-budak, kanak-kanak, mari. Sepatutnya macam mana? Cucuklah vaksin fi buyutikum. Tak boleh saya pengang ke mana tu? Tuan-tuan saya tak tahu lah. Keluar tu dia rasa pengang tu.
Nampak kita duk tengok, Allah bengang tak kira lah. Bengang tak kira lah. Allah. Dia kata fitnah zaman lah ni teruk dah. Itu baru cerita tentang sallu fi buyutikum yang dia orang punya akidah hati perut dia orang macam mana tak tahu lah nak kata. Ya Allah. Asal saya nak sebut tu yang kata kita sendiri boleh rasa bahang fitnah tu. Itu dah rasa bahang tu pula tu. Macam mana nak ada kekebalan, ada protector lah kat kita. Boleh protect. Ada protect shield yang protect shield kita pun tak kuat. Tembus. Tuan-tuan tak boleh sekali lagi wali-wali tak tembus. Saya tembus. Allah kacau. Kacau semua. Kacau semua. Ada kerja yang sepatutnya kita kena buat, ganggu. Kacau sungguh lah. Saya kata ada kerja apa pasal kita belajar, kita berguru, ada guru ajar apa kerja yang kena buat. Ganggu. Jadi asal nak bicaranya, nak ambil faham makna la ilaha illallah tu, yang tu wajib fardu ain usuli. Adapun sembahyang, puasa, zakat, haji, bahkan nisbah kita nak menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah di luar sembahyang, bukan wajib fardu ain pun, sunat sunat aja, buat apa pahala, meninggalkannya taklah berdosa. Tapi nak tasdik dalam hati itu wajib fardu ain usuli. Macam mana nak buat? Walaupun mulut ni tak sebut la ilaha illallah, tapi hati itu tasdik Allah. Memang ulama kita ajar, tutup guru kita ajar dah. Sebab saya pun saya lalu kursus-kursus tu. Pergi belajar, cari duit belanja, cuti sekolah. Tinggal mengajar. Untuk pergi belajar bab-bab tu. Pergi. Pasal apa? Fardu ain tu. Fardu ain. Pergi. Dah belajar tu pun macam-macam kan dah. Bukan sekali saya pergi kursus. Yang dan pergi khas. Sebulan duduk sana. Pergi kursus tu 4 kali lah. Betul main coronavirus ni tak boleh keluar lah. Tak boleh keluar lah. Apa saya nak sebut ni? Ni nak ambil faham la ilaha illallah tu wajib fardu ain usuli. Jadi rukun Islam ni atas kita bicara rukun, atas tu umumnya dia adalah praktikal zahir, mengucap kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Atas kita bicara pun atas kata yang ni adalah makna Islam, amalan zahir, dia adalah amal jasad. Takwa pun takwa jasad. Dalam masa yang sama, bila kita sebut Islam dan iman ni, nanti bersama dengan iman ni juga mesti ada takwa roh. Mesti ada. Kod roh tu kod orang jangan dengar. Takwa qalbi, kod orang biasa dengar. Roh tu kalau ikut lagi tinggi level daripada qalbi lah. Tapi atas umum sebut takwa kita sembahyang, puasa, zakat, haji ni, fardu ke sunat ke ni takwa jasad, takwa zahir. Bersama dia ada takwa batin. Takwa batin besar iman. Takwa zahir ni dia berwaktu. Sembahyang berwaktu, zakat berwaktu, puasa berwaktu, haji lagi berwaktu. Zikir pun berwaktu, zikir mulut berwaktu. Tapi takwa batin, iman, bila iman? Soal sikit, bila iman? Sentiasa iman. Iman dia daim amal, amal yang beramal, amalud daim. Cobiskan dia, saya mengajar dengan Urdu disebut cobiskan dia amal. Cobiskan dia 24 jamnya amal. Tapi amal sembahyang 5 times saja. Antara sembahyang dengan sembahyang, tu cobiskan dia tu. Dalam sembahyang tu pun sebenarnya bukan saja amal zahir, takwa jasad, tapi ada takwa batin. Macam mana nak dapat takwa batin dalam sembahyang, sedangkan luar sembahyang pun tak takwa batin? Tu ngaji suku lah. Saya sebut tu panjang tu, sebut situ kan. Tapi situlah tempat yang kita nak tuju pun. Dan memang kita belajar memang tak cukup dengan apa kita belajar, walaupun dah hafal sifat 20, kenal dari sudut, tapi belum
Hati sanubari kita hidup pada Allah Ta'ala. Belum lagi. Kadang-kadang kita duduk sini, dia orang kata apa, air macam tenang sikit, saya sebut bahasa gitu kan. Tu saya sebut ni, duduk sini tak rasa macam perlu ada protection tu. Kadang lalai tak? Bila duduk luar tu, tak boleh aku. Dengar pula macam saya sebut tadi, sallu fi buyutikum. Oh, Allah. Tu saya cakap kat tuan-tuan tu, sepatutnya kena hazaf lah perkataan tu. Tu saya sebut lah. Kalau vaksin, nak cucuk vaksin boleh datang masjid, Jumaat kena bagi lepas lah. Kena bagi lepas lah. Itulah, kita cakap pun siapa nak dengar suara kita kan. Tapi ikutlah suara tu didengari kan. Mudah Allah Ta'ala sampai kan. Siapa sepatutnya sampai. Lepas tu apa? Ni nak Jumaat ni. Tak ada Jumaat lagi kita. Tak ada. Takat 12 orang atas kita punya kaedah mazhab Syafi'i. Jadah HP 12 orang. Tuan kuasa pula tu. Kadang-kadang tak cukup syarat. Tuan kuasa pun bukan semua betul. Akidah sivil pun ada. Tak pernah mengaji pun ada. Yang bukan mustautin pun ada. Kan berapa banyak syarat-syarat yang tertanggal tu. Yang tak pernah duduk kuliah pun ada. Tuan kuasa masjid. Tapi urus masjid. Itu yang banyak jadi bengap tu. Apa? Boleh bagi kelulusan vaksinasi. Boleh masuk masjid. Boleh atur kursi. Elok ramai-ramai. Itu bergambar pula. Jadi tempat selfie pula. Betul bukan nak saya telah vaksin. Betul ada cadangan pula tak boleh masuk masjid pula. Melainkan kena 2 dos cocok baru boleh masuk masjid. Astaghfirullah, gila babi lah. Tak ada bahasa saya nak sebut lah. Gila babi Sepatutnya bertahan kereta, semayang tak semayang? Tak semayang, tak boleh rentah negeri. Semayang tak semayang? Tak semayang, tak boleh rentah negeri. Faham la ilaha illallah tak? Sebut la ilaha illallah. Asyhadu. Dengan dia mengucap, tak mengucap pun patah balik. Balik. Tak boleh rentah negeri, tak boleh keluar daerah. Cuma mengucap asyhadu an la ilaha illallah, patah balik. Tak boleh keluar. Keluar daerah tak boleh. Keluar, balik. Pergi ngaji dulu. Cuma mengucap asyhadu an la ilaha illallah, patah balik. Kenapa saya sebut? Mengucap pun tak betul. Itu kita sebut orang awam. Tok Bilal masjid mengenal azan tak betul. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la. Perasan nak salah? Tak perasan salah tu memang nak mampus tu. Memang bengong sungguh lah. Maksudnya kau buta huruf alif bata tak kena, huruf baris mana, huruf mati tak kena. Mengucap sampai tak kerti sampai macam tu. Ya Allah, patah balik, tak usah keluar daerah. Tahan aja, mengucap tak betul, patah balik. Tak boleh keluar. Pergi mengaji. Tak mahu nak duduk Panggul Batu. Patah balik. Pergi masjid tu. Mengaji Panggul Batu. Patah balik. Duduk mana Panggul Batu? Patah balik. Tak boleh keluar. Panggul Belimbing dia masuk lagi. Cakap berangan pun tak boleh. Patah balik. Pasal apa ni? Bengong sampai tu tak kerti apa. Dan ada orang buat begitu. Tu sepatutnya hazaf lah sallu fi buyutikum tu. Mana boleh sebut? Terus kita duk panggil pun hayyalah solah. Berapa orang mari? Tak payah sebutlah sallu fi buyutikum ni. Menteri mana yang ajar ni? Orang agama mana yang ajar azan macam ni? Orang agama mana yang ajar supaya masjid jadi tempat vaksin ni? Siapa dia? Sepak lagi. Tak boleh saya baran aku ni. Bengang tak kira dengar ni. Astagfirullah. Memang kalau ikut amarah saya sebut macam-macam. Memang kena lawan juga pun. Perangai jahat saya memang jahat. Memang ni wali-wali tak apa. Sudah tu perangai pula tu tengok buruk orang je. Memang buruk, saya tak boleh. Saya tak boleh nak doakan dia macam Habib Liu tu. Allah sayang kita. Memang Allah sayang. Tapi yang tu Allah tak sayang. Allah tak sayang. Memang Allah sayang. Allah dah bagi macam-macam untuk menunjukkan penyayangnya dia kat kita. Tapi orang yang diberi peringatan tu, dia tak sayang dengan diri dia. Itu masalah. Dan cakap lembut-lembut, tak pakai. Kutlah suara cakap kasar sikit macam ni. Boleh menyedarkan dia, terantukkan dia sikit. Bagi kat batu tu. Baru hilang mengelamun sikit.
Kod lah kan. Tu yang boboh sikit, pengong boboh tu. Gila babi buat boboh gitu sikit kan. Kod lah. Oi, babi kena hari ni. Oi. Berapi-berapi kena, bukan babi lah, babi gila. Berapi kena. Biar dia berapi, biarkan. Memang tujuan cakap tu pun mudah-mudahan yang tu sebab masuk dalam hati sanubari dia. Mudah-mudahan. Pasal kaedah kita belajar tauhid, nak sebut tang mana ni, tang kata boleh ke sebut-sebut macam ni. Benda-benda buruk ni, kaedah kita memang benda buruk ni nisbah kepada makhluk. Ke Allah tak nisbah benda buruk. Jin pun waktu dia nak naik ke langit tak boleh. Bila Rasulullah dilahirkan, asalnya dia boleh naik sampai langit ketiga, langit kedua, ketiga, langit ketiga. Sebelum tu boleh sampai pergi Lauh Mahfuz jin ni. Tapi bila lahir saja Nabi Muhammad SAW, naik ke langit tak boleh dah. Wa kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Kami ni dulu kata dia ni, langit ni tempat kami duk dengar malaikat langit, malaikat siang malam duk bersilih ganti ni, berselisih ni. Duk dengar ni, orang duk sembang apa ni. Orang ni buat apa, orang ni buat apa, kalau Mahfuz tulis apa, kat apa. Pasal dia orang tak boleh naik lah. Jadi maksudnya langit pertama, langit kedua boleh lagi. Saya lupa naik dua ketiga tu. Dua, tiga situlah. Pasal Nabi Isa langit ketiga. Lahirnya Nabi Isa, dia orang tak boleh naik ke atas. Dia sampai langit kedua lah. Kedua tu silapnya. Lahir saja Nabi Muhammad, langit pertama tak boleh pergi lah. Wa anna la nadri. Nak sebut tanda lah, kita tak nisbahkan benda buruk pada orang Taala. Buruk ni, bubuh kat makhluk ni. Am arada bihim rabbuhum rasyada. Apa kepala dia? Wa anna la nadri asyarrum yuridu ma fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Jin pun pandai cakap. Tu surah jin. Asyarrun wa anna la nadri asyarrun uridu man fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kata dia, kami tak tahu ni, pasal naik je dia kena lontar dengan taik bintang. Wa anna kunna naqudu minha wa maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Lah ni siapa naik je kat langit, kena tu taik bintang tu. Memang sebut dalam tafsir Quran tu. Tafsir ulama semua kata gitu. Dia tak boleh naik, dia tercari-cari apa sebab ni, kenapa ni. Saya nak cerita tu lah. Bila kena bencana ni, apa pasal ni? Kata dia, asyarrun uridu man fil ardi. Asyarrun uridu liman fil ard. Urida biman fil ardi. Adakah kejahatan dikenaki siapa yang ada di bumi ni? Tak kata Allah nak buat pergi jahat, tak. Memang ada benda buruk yang nak beri. Dan nak beri itu siapa? Siapa yang ada ke bumi ni? Adakah nak diturunkan bala ke? Am arada bihim rabbuhum rasyada. Ataupun Allah dijadikan macam ni pasal dia nak bagi petunjuk kat manusia sesuatu yang dengan sebab tu kami tak boleh naik pergi kat langit ni. Tunggu berapa tahun? 40 tahun. Bila Rasulullah dapat wahyu yang sampai ada satu kumpulan jin, lalu bila Rasulullah tengah baca ayat Quran, baru dia kata inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi amanna fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Baru dia dengar ayat Quran ni, baru dia tahu, inilah sebabnya 40 tahun dulu kami tak boleh naik ke langit. Allah Ta'ala memang dia sayang kita. Dia sayang ni dia bagi macam-macam. Ada dia bagi syar, ada dia bagi khair. Dia bagi khair ni untuk kita balik ke dia, tapi tak mau sedar-sedar. Itu masalah. Rakyat pun cakap, orang biasa pun cakap, orang kafir pun dah cakap macam ni. Tapi tahulah, hadanallahu ila siratal mustaqim. Allah Ta'ala tunjuk kita jalan betul. Terutama orang yang ada pegang-pegang kuasa ni, tambah yang duk pegang-pegang masjid dan bagi arahan ni,
Kata macam mana? Ngajilah bagi elok sikit, yang tu lah sikit. Ngajilah lama sikit. Ngajilah bagi betul sikit. Jangan ikut kepala otak hampa kan. Dengarlah sikit apa huraian daripada ulama-ulama tutup guru yang pakar-pakar ni. Keliling orang ada juga, tapi banyak tok gapo, tu orang salah. Tok penjilat anjing duk jalan lidah. Saya memang selalu saya sebut tu nak sebut apa lagi Sembahyang Jumaat, oh tak boleh. Kan dia orang buat gambar lah ni tu kan. Sembahyang Jumaat, oh tak boleh. Vaksinasi kan dah. Vaksin kat masjid. Okey. Apa punya penjilat macam ni? Siap dia kata harus vaksin. Tapi jadi wajib walaupun ada yang mati sebab kena vaksin. Wow. Maksudnya dia mengaku dah ramai yang mati lah sebab vaksin ni. Yang terdekat ni pun ada yang semalam saya cerita je, rupanya memang ada rupanya ya. Nak batu-batu tu cocok. Apa tu? Pastinya kan. Dia takkan kata sebab cocok vaksin tu mati. Pastinya takkan viral macam tu. Tak ada satu kes pun di Malaysia. Tapi menteri yang tak lagi masjid tu macam tu. Dia sendiri kata dia, vaksin harus, tapi wajib vaksin sekalipun ada yang mati. Astagfirullah. Istilah saya ada sebut yang lepas, saya kata apa? Sembahyang Jumaat, sembahyang. Wajib qat'i, rukun Islam, mengaji rukun Islam, belajar rukun Islam, nak faham pula tauhid pula, rukun Islam sah, wajib fardu ain usuli, Jumaat, lagilah, boleh faham. Qat'i tu wajib tu. Vaksin qat'i ke? Tak kata ni. Covid ni pun qat'i ke? Saya silap zonni ya. Bukan tu saya kata bukan zonni, wahmi ya. Macam mana satu dalil qat'i boleh dibatalkan oleh wabak yang bukan zonni, waham ya. Tak ada pun. Sanitizer dah, buh tu. Dah menyembah dah menatang tu dah. Dah duduk jauh dah. Tu pun 12 orang aja. Ya Allah. Jadi Ustaz, berita kata tadi suruh 3 pula. Dia kata 3 tu lagi baru kuat. Dia bukan 3 lagi. Nanti dia 30. 30. Ya. Kan mula-mula cerita dulu 1. Lepas tu kena 2. Lepas tu ni ketiga pula. Nanti tu kata 30. Pasal apa? Ada pula teori expired lah vaksin, ada expired. Vaksin yang kat dia tu expired. Dan kalau ikut dari kaedah teori vaksin ni, saya pun belajar juga bab vaksin. Saya bukanlah pakar dalam bab perubatan apa kan. Saya pun tahu juga bab vaksin, bukan bodoh no. Tak boleh nak kencing akulah. Aku pun reti juga bab vaksin ni. Apa dia? Sepatutnya yang mana dah COVID-19 tu, yang dah keluar kan, dah dapat positif, maksudnya dah ada dah kuman masuk dan badan dia dah sihat, dah tak ada dah jolok swab tu negatif. Apa pasal? Yang tu dah tak payah dah. Tak payah ada vaksin tu siapa? Dah ada dah antibody vaksin dalam dia. Pasal badan dia dah kenal lah. Pecah lah. Orang Ta'ala bagi badan dia jantapan keupayaan untuk kenal vaksin. Saya campur dos sikit. Tapi belajar tu buat lain lah. Tapi guna bahasa jantapan, pecah, boleh kenal lah. Jadi dia orang dah ada keupayaan. Cuma ada varian-varian baru. Ada varian baru tu kaedah kita diajar oleh ahli-ahli perubatan, tak munasabah lagi vaksin. Pasal apa? Vaksin ni bila dah ada satu yang memang pasti, yang ni lah virus yang menyebabkan jadi kerosakan apa, barulah buat vaksin. Tu pun kena buat kajian macam-macam kesan sampingan apa-apa. Dulu pun uji kat binatang dulu macam ni. Baru tu pun ada kesan sampingan dia begini. Ini tak ada. Sikitlah macam tu kan. Dah sebut 3 tu, saya syarah hak 3 lah pula kan. Jangan duk menjilat sangat lah, nak kata macam mana. Terus duk jadi anjing, duk jelas. Lama. Dia kata telah diambil dengan teliti apa. Kalau teliti kata dia, kita yang tak tengok satu Malaysia ni pun tengok tempat kita pun kita boleh tahu yang ni bukan satu keputusan yang penuh dengan teliti. Bahkan
dia ada satu keputusan yang dia ada mengikut sesuatu mentaliti. Dia bukan teliti sebenarnya. Dan dia ada sesuatu keputusan yang tak semua orang tahu sebenarnya kenapa keputusan itu diberi. Itu sebenarnya. Dan saya kalau untuk guru ajar lama dah kenal dah, tahunya. Dia keputusan orang-orang yang ahli agama bila duduk di bawah kerajaan mesti dia akan selari seiring sekata, seia sekata dengan pemerintah. Mesti punya, surely punya. Ya. Surely punya. Tak percaya, tak tengok lah. Tak ada isu yang bila pemerintah kata apa orang-orang agama yang telah dilantik oleh kerajaan ni against pemerintah. Saya tak pernah dengar lagi. Kalau ada, pecat. Itu pun saya ada sebut macam Ishak Bahrum tu. Memang ada peraturan agama, ada peraturan sivil, tapi bila dia tangkap Ratu Cantik daripada kalangan orang Islam ni macam mana? Dia yang dipecat. Kalau against saja, out. Ini siapa-siapa menteri yang tak boleh di kalangan agama kita cerita ni kan macam mana? Out. Jadi nak jaga pujuk nasi, jaga elang ribu-ribu tu macam mana? Ada hadis dalam Quran membenarkan. Dulu pun pernah tinggal sembahyang Jumaat. Berpura-pura. Hadis Nabi yang ni pun menepati sunnah. Berpura-pura. Hati-hati sikit, jangan duk jilat sangatlah. Bahasa mudah gitu. Jangan duk jilat sangat. Jangan duk gadung nganjin. Hampa duk minta lapak apa lagi weh. Jangan buat malu lah. Ni malu kat sini depan akhirat esok. Tak tahu apa lah. Tak berdaging muka kita weh. Tera kita duk taat ni pun tak berdaging muka. Tambah dalam keadaan macam tu, tak tahu nak kata apa lah weh. Jangan duk berjilat sangat lah. Berapa kali saya sebut tu kan. Jadi kita nak bicara ni pasal apa? Nak cerita rukun Islam. Tak cerita rukun Islam apa? Sembahyang, rukun Islam. Jadi sembahyang ni benda besar. Tambah sembahyang Jumaat lagi besar. Sembahyang tu, sembahyang Jumaat yang fardu tu boleh jadi tak fardu. Dahsyat ni maksudnya. Betul ke memang dahsyat wabak yang menyebabkan sampai tak lagi sembahyang Jumaat tu? Betul ke? Tu saya nak kata tu. Kalau memang dia ni memang wabak betul-betul wabak, tu saya kata kalau betul-betul lah macam kita duk faham cerita zombie yang kita pergi tengok tu, dia keluar pun tak nak lah lagi. Balik lagi. Siapa nak keluar? Yang tu betul. Jumaat pun saya. Yang tu memang saya syorkan nanti. Sallu fi buyutikum. Saya syor. Tu. Yang ni apa benda yang sallu fi buyutikum? Tu kata, "Bersinlah di masjid." Itu panggil pergi masjid. Pasal nak sebut siapa rukun Islam? Vaksin rukun Islam. Batal syahadah, wajib ucap lain. Sampai orang mati pun, kalau ada dah mati sebab vaksin pun wajib. Wow. Kita dah sembahyang Jumaat, demam pun boleh tinggal. Tapi demam yang bukan demam biasalah, kalau takat 38 darjah, tu kena pergi sembahyang Jumaat lagi. Tak ada apa-apa. Itu pun demam. Demam tak ada masalah, bukan wabak lagi. Demam bukan wabak. Tu nak pastikan memang dia ialah wabak. Dia kata satu dunia dah, semua tahu dah. Yang dimasyurkan macam tu lah, tapi betul-betul ke? Ataupun dia flu biasa je. Kau tengok, di atas kata dia tak ada simptom tu. Flu biasa je. Macam kadang virus lain yang menyebabkan flu, macam H1N1 dulu mungkin nentu perancangan dia kot kan, nak buat satu dunia kecoh. H1N1 dulu. Tapi kot tak berjaya hal tu pasal perancangan dia tak teliti lagi, tak berjaya. Lepas tu cipta coronavirus pula. H1N1 dulu bunyi bising kat dulu. Masa tu saya belum parti. Merpati saya duduk bergelaran tu. Main bahagian veterina, yang veterina ke macam tu. Main rumah saya buat apa? H1N1 kan sebar flu melalui burung apa. Dia suruh saya tangkap merpati saya yang saya lepas. Yang tu masa tu saya tak kurung. Ada dalam 40 ekor gitu lah kan. Duduk pusing. Kita merpati siapa? Budak-budak semua kenal lah. Ni ustaz tu nak pergi naik. Dia suruh saya tangkap merpati tu buat apa? Nak ambil sampel najis burung. Buat apa nak tengok ada kuman H1N1 tak?
Sikit lah. Yang tak jadi. Jadi mungkin dulu punya perancangan tak berjaya. Main belakang ni berjaya pun bukan berjaya apa. Berjaya menggembar-gembor kan benda tu. Memang bahasa dia gembar-gembor lah. Ni dah dibongkar macam-macam cerita. Takkan dia orang tak dapat pengetahuan. Pelik engkau lah. Kau dah terlajak. Terlajak pun boleh tobat lagi lah. Apa masalah? Tak boleh saya nak sebut tu pasal, nak cerita ni pasal saya nak sebut tu pasal boleh sebut rukun Islam yang kedua sembahyang. Tak boleh lah. Dia pergi sembahyang fardu, pergi sembahyang Jumaat. Main vaksinasi kat masjid, tak boleh. Rasa bahang fitnah tu berasa sangat. Teruk dah, teruk dah. Astagfirullah. Yang berseronok tak boleh pergi sembahyang Jumaat, apa ramai. Yang memang sedih tak pergi sembahyang tu satu hal. Tu pun boleh kira. Yang memang hore kami. Ke kanan, ke kiri. Tembak. Tu. Tak ada hirau lah. Semayang juga kan tak semayang. Bukan tak mengaji. Tapi fitnah tu ada. Yang tak ada fikir tu langsung. Dulu dalam keadaan tak ada coronavirus apa pun bukan pergi masjid, pergi surau. Bayang tengok. Nak pulihkan esok generasi yang macam tu macam mana? Tak tahulah. Siapa nak ambil tanggungjawab tu? Kita bicara buat atas kita bicara agama ni, saya cakap ni bukan atas cerita apa-apa, bukan cerita emosi ke apa, tak fikir masa depan. Kita fikir masa depan kita ialah agama, masa depan kita ialah mati, masa depan kita akhirat. Satu saya bercakap tu. Orang lain tak boleh bercakap punya pasal. Dia orang banyak jilat. Kasar banyak bahasa tu punya pasal lah. Cuma tak rasa dia orang jilat kalau saya tak tahu. Tapi pada saya jilat. Saya takkan jilat. Walaupun ada orang dah bagi amaran kat saya supaya jilat-jilat lah sikit. Bahasa dia macam tu lah kan. Saya takkan jilat apa yang tak sepatutnya dijilat. Maka saya muntah lagi. Saya sembuh lagi kena apa yang sepatutnya saya muntah, saya muntah. Saya takkan jilat. Saya takkan telan apa sepatutnya yang saya takkan telan. Orang lain saya tak tahu. Memang kadang-kadang tekanan besar, mungkin kat saya tekanan tak kuat lagi. Saya tak adalah nak minta tekanan-tekanan tu. Saya pun bukan kuat mana. Tapi mudah Allah Ta'ala bagi iman saya, iman kita, doa untuk saya lemah sangat kan. Bagi kita kuat. Dia biar bagi jadi macam bara api ya. Saya ngaji Tok Guru ajar gitu kan. Iman kita ni dia macam bara api. Kalau orang ada iman lah apa dia? Tak kena tiup angin, dia apa? Abu tu tutup dia tak nampak merah dia tu. Tapi kalau kena tiup api, lagi kena dugaan, lagi kena macam-macam, bara api kena tiup angin macam mana? Habis kayu apa semua tu makin terbakar. Tu bara. Orang ada iman bara macam tu. Orang tak ada iman dia bukan bara api, dia menyala. Nampak api besar, tiup angin padam. Tak. Satu iman ni dia batin. Dua tak nampak, batin. Lagi kena, lagi kuat. Lagi kena, lagi kuat. Lagi kena, lagi kuat. Kalau orang tak ada iman, orang tengok pumpang. Kena, diam terus. Jilat. Itu jilat sikit-sikit, ni dah. Ya. Tukar condition terus. Na'udzubillah. Saya tak ada kata siapa-siapa kan. Saya sebut umum punya tu kan. Pasal wajib kita jaga. Wajib. Tak ada benda lain nak jaga dalam dunia ni. Iman lah nak jaga. Dah hidup dalam keadaan iman, mati iman. Nak bercakap benda-benda isu-isu iman lah. Nak cakap apa lagi? Takkan nak cakap cari kerja, nak cakap cerita musim dorayan. Itu hal lah tu. Tapi bukan matlamat dia tu. Kita ada benda yang kita jadikan ni misi kita. Saya ngaji Tok Guru sebut macam mana? Nak sebut misi tu. Pasal kita ada hala tujuan. Dia ada cita-cita yang kita nak kena capai. Istilah kalau dalam ilmu tauhid, ilmu tasawuf ni dia panggil, ada yang tempat kita nak tawajuh. Kalau berak pun ada tawajuh dia. Makan pun ada tawajuhnya. Balik jumpa anak bini pun ada tawajuh dia. Baca kitab pun ada tawajuh. Mengaji pun ada tawajuh. Dia ada matlamat dia. Ada benda yang kita nak tuju tu.
Jumpa anak bini pun ada nak tuju, bukan tuju anak bini tu. Mengajar pun ada benda kita nak tuju tu. Mengaji pun ada benda kita nak tuju tu. Ada benda yang tuju. Tawajuh yang tempat tuju tu. Apa? Wa anna ila rabbikal muntaha. Allah lah. Apa? Berak pun memang buang tu lega. Tapi tuju apa? Capai dah ke Allah. Allah yang bagi lega. Dia afani min kulli da'i. Walaupun berak aja ada agama situ. Ada tempat tuju kita, ada tempat tawajuh kita. Makan, minum. Apa semua lah. Dapat duit, dapat ni, kecil, berak, kahwin, apa semua lah. Dapat anak, tak dapat anak. Tawajuh. Hilang nikmat pun, tawajuh. Kena bala pun, tawajuh. Ada. Tu mengaji suku tu. Pasal Tok Guru ajar tu, satu nak sebut kata, kita ada benda yang kita kena tuju. Orang lain ni tak ada tuju. Dia kerja kat sini, dia cakap macam ni. Dia kerja kat sini, dia cakap macam ni. Esok dia pencen, tengok dia lawan balik. Macam apa? Dia tak ada ala tuju. Pasal dulu dia terpaksa jilat. Pasal duduk bawah kongkongan tertentu. Bila dia bersara macam mana? Oh tengok. Dulu duduk bawah parti kerajaan, ada aku janji. Keluar je, habis ada bersara je macam mana? Ikut parti yang lawan balik, parti yang dia duduk dulu. Betul saja. Beramai macam tu. Apa masalah? Dia tak ada ala tuju. Dan dia tak ada kuat. Dia tak jadi bara api tu. Api yang tak ada dalam. Kasarlah sikit bahasa saya tu kan. Orang tak faham tu. Peri-peri bahasa ni tu. Mudah-mudahan orang taklah faham kan tu. Ni tak faham apa ni. Kita nak cerita ni pun cerita Islam. Pun cerita iman lagi. Oh iman lagi ya. Ni cerita Islam yang baru. Patuh taat zahir. Imtisal awamir zahiran, batinan pun kena sebenarnya, tapi di atas kita bicara dia ijtama'a iftaraqa, Islam lain iman lain, pasal kita nak bicara situ. Tapi kalau sebut Islam aja tak sebut iman, kena zahiran wa batinan. Semayang pun zahiran wa batinan, zakat pun zahiran wa batinan, puasa pun zahiran wa batinan, zikir pun zahiran wa batinan, duduk pun zahir wa batinan. Melihat pun zahiran wa batinan, takwa. Jadi rukun Islam besar, semayang. Kita semayang, elah ni. Nak cerita tu asal semayang tu. Sikit recall balik pelajaran lama. Kita semayang itu, saya dia terhenti itu. Boleh. Teringat sallu fi wujutikum apa, situ ada lagi. Nak cerita semayang, pasal dia benda besar. Macam mana syiar macam tu yang tak boleh jaga. Bahkan bukan saja jaga, bukan nak pergi datang macam mana. Suruh pergi semayang kat rumah pula. Yang vaksin, suruh datang ramai-ramai, dapatkan vaksin anda. Dos 1, dos 2. Pfizer ke? AstraZeneca. Lagi apa? Nak apa lagi lepas ni main? Sinovac. Macam-macam lah esok. Tu 3, esok main 4, 5, 6, 30 nama esok. Oh yang tu, hayya ala vaksin. Semayang, sallu fi buyutikum. Saya tak boleh lah. Saya dengar tu, saya punya jiwa ni dia lawan gila. Saya bukan buat-buat tu. Saya bukan buat-buat. Benda macam ni bukan saja buat-buat tu. Buat-buat tak jadi pun. Buat-buat tak jadi lah. Tak tahu. Bukan saya fikir-fikir tu. Dia spontan dapat. Aku tak boleh dengar ni. Patutnya diam lah. Tapi itulah orang kita dia patuh. Dah keluar arahan, ikut je lah. Tu saya sebut lembu cucuk hidung, kebau cucuk hidung, babi cucuk hidung tu. Tambah babi lagi lah, hidung memang besar, memang kena cucuk hidung sungguh. Tu saya punya bahasa itulah, orang Ulu sebut babi banyak kan. Ya Allah. Tu saya panjang ke sana, minta maaf lah dengan celoteh saya banyak hari ni. Tujuan saya nak cerita rukun Islam. Rukun apa? Nasib baiklah rukun bukan makna rukun kalau nak mampus kita. Macam mana pun boleh buat ringan-ringan ke? Siapa dia kata gitu? Di atas tak boleh buat ringan lah saya cakap macam tu. Semayang, Jumaat, bukan sikit-sikit punya benda agama tu. Sepatutnya orang yang urus agama ni orang memang celik betul dalam bab agama macam ni. Pula tu kalau dia tak celik macam mana? Wajib atas kita untuk kita kena celikkan agama walaupun pemerintah tak celik agama. Andai kata ditakdirkan pemerintah kita ni macam Siam. Pemerintah tu Siam, kapir. Macam mana? Kita kena celik agama, tak boleh ikut Siam.
Bahkan kalau saya nak tengok lah, saya sepadan Kelah Hulu. Sanalah, lah ni Lenggong ni tak adalah sepadan, jauh juga tu. Sahabat saya budak-budak belah Siam apa ramai. Bagus lagi kalau duduk bawah Siam. Macam apa? Siam pun tak berani usik urusan agama. Dia akan bagi orang Islam sendiri urus agama Islam. Dia akan lantik dia orang Islam untuk jadi menteri. Kalau tak ada apa member of parliament, dia akan lantik apa dia panggil tu? Senator, macam senator tu kan. Untuk orang Islam ni duduk dalam parlimen untuk dia bersuara bagi orang Islam. Pasal memang dia ada dasar demokrasi parlimen, berparlimen macam tu kan. Dia lantik ni orang Islam untuk bercakap bagi pihak orang Islam. Tambah di bahagian Semenanjung Kerak Segenting Kerak ni. Dia ada petani 3 wilayah ni, Naratiwat, petani Yala, Naratiwat ni, ada orang Islam ramai. Dia akan lantik satu senator untuk bercakap bagi orang Islam. Bercakap ni. Dia tak berani usik orang agama, dia tahu orang Islam mengamuk kan. Pasal Siam kacau. Tutup masjid ke apa. Dia kan berani bercakap. Yang tu Siam tu kata bagus Siam lagi. Bantuan dia bagi. Per kapita apa dia bagi. Sekolah agama dia pun besar-besar. Malu kita tengok. Mai sini kerajaan orang Islam. Orang Islam sendiri buat taik dalam agama Islam. Itu masalah dia. Orang duk faham, orang ni lah nampak pula warna bagus kan. Kita naklah taat pada Allah Ta'ala. Semua ni bencana yang satu dunia dah kena dah. Tak boleh, kita kena jaga syariat. Kena jaga syariat. Tak pergi masjid ni pun syariat juga. Saja saya tiru style tu lah kan. Siapa dia tak tahu lah kan. Astagfirullah. Rukun Islam tu, masa nak cerita rukun Islam tu, dia benda besar. Tambah kita tengok dari konteks apa, kenapa panggil dia rukun besar. As-salatu imaduddin, dia jadi tiang siapa? Lagi lah syarah tu sejam pula lah. Memang patutnya pergi faham situ pun kan, tapi kita sebut dengan isbah suasana kita lah. Yang kata bila dia rukun benda besar, walaupun rukun bukan makna rukun kat sini, tapi besar, kena jaga syiar. Benda yang nak pergi betul antaranya azan tu. Jadi siapa-siapa yang dengar ni kalau jadi Tok Bilal ke ada jatuh ke masjid ke, siku-siku sikit, tu saya sebut dah lah sallu fi buyutikum tu. Kalau ada orang pejabat gambar pun, potong lah, keluar satu surat lain, tak payah sebut lah sallu fi buyutikum, terlajak lah kami ni. Memang ramai yang terlajak. Orang ramai tak tahu apa. Dia orang tak kerti komen pun. Kalau nak tunjuk kitab, saya boleh tunjuk kitab saya. Demo jumpa saya, orang tak minta kitab, tu masalah. Kalau nak tunjuk kitab, nanti saya bawa nanti kod terkecil lah kau, tunjuk kitab kau. Apa nak sebut ni? Yang banyak jumpa tu dia kata saya nak jumpa ustaz ni, saya pun tahu ustaz lebih tinggi ilmu daripada saya. Ustaz, saya panggil ni pun pasal saya datang ni pasal saya bahagian ni. Ada yang bagi ambil maklumat, saya pun tak tahu apa, yang bagi report orang lain, yang bagi macam ni jadi lain, saya daripada bahagian lain. Saya bahagian soal jawab je ustaz, saya bahagian soal jawab je, saya tak tahu ustaz macam mana. Saya terima pun berdasarkan macam ni. Saya orang ni pula, orang saya dapat ni, saya bagi laporan, orang laporan pula dia bahagian tu pula, orang terima laporan, dia akan tengok soal jawab ni, dia akan kata apa berdasarkan soal jawab tu lah. Dia orang pun tak tahu apa, dia sebenarnya bawah orang bawah. Yang banyak jumpa begitu. Dia tak persoal yang saya duk petikai ni, yang saya duk petikai ni. Sejauh saya pernah berjumpa dan dipanggil lah kan, tak ada yang macam tu. Ustaz cerita sikit, yang ustaz cerita sikit ni boleh tak? Dia pun awal-awal lah macam ni. Saya memang dengan ustaz saya dah angkat tangan awal lah. Saya tengok jadual ustaz pun saya tak boleh buat macam ustaz. Saya tengok ustaz ni macam tak duduk pondok dah, macam ngajar luar, tapi kat pondok pun ngajar juga. Saya pelik dengan ustaz ni. Sekolah Arab pun ngajar lagi. Saya pun bukan Superman lah, tapi tak ada apa pada saya, tak ada apa-apa. Saya tengok Tok Guru saya lagi jadual dia penuh gila je. Apa saya nak sebut, saya memang tak maaf, saya memang tak boleh nak buat lain tu, saya tak boleh lawan. Ilmu ustaz duduk pondok, walaupun saya pernah pergi Mesir apa, dia sebut macam ni. Dia cerita hai dia pula, saya pergi Mesir pun ustaz, 3 tahun saya pergi mendengar, masuk universiti, dengar bersyarah, saya pun tak faham apa-apa, pasal dia cakap bahasa Arab pasar. 3 tahun saya tak faham apa-apa masuk kuliah. Tengok cerita kartun pun saya faham. Dia cerita saya tu pula. PTA cerita itu kat saya.
Saya ingat dia cerita apa, dia cerita hari dia mengaji tak faham apanya. Tu pergi Mesir 3 tahun tak faham. Apa dia mengaji tu? 3 tahun. Cakap Arab, saya pun tak faham. Tu kalau dia cakap bahasa Quran tak apa, mari aku dengar. Tak, dia faham sendiri biji. Yalah. Cuma kalau dia cakap sejam, saya syarah 2 jam. Pasal nak bagi hurai maksud dia faham tu dengan saya faham tu, nak cerita macam mana faham dia tu, saya nak cerita balik panjang. Apa saya nak cerita ni? Jumpa bukan cerita yang isu yang kita duk bertikai tu. Cerita lain kuana santai. Saya main ni pun pasal tugas Ustaz, saya tu pasal turun. Tak apalah. Terima kasih, takat tu lah kami jumpa. Balik. Itu cuba tu kitab sikit. Mana Ustaz sebut macam ni. Yang ni kata qat'i, yang ni zanni, yang ni wahmi, yang ni mesti dahulukan yang ni tak boleh, yang ni wahmi kena tinggal. Mana dia? Mana ada orang bisa sebut itu? Tak pernah 5 soal buat tu. Tak pernah tanya pun. Mari sengih. Nongeng ni. Habis-habis buat muka bela. Saya bukan bahagian ni Ustaz. Saya terima ambil report je. Saya tanya Ustaz, Ustaz jawab. Okey, macam mana ni? Saya tulis dah ni. Sikitlah. Hadanallah. Kita sebut tu atas nak bercara rukun Islam. Cerita tu, solat. Kalau solat dah tak jaga, azan pun dah kelang kabut, dah macam syariat baru. Oh, masalah. Ketiganya memberi zakat. Sambung situ lah. Ini soal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika. Kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.